Podcast Seram bersama Alip Bosku. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alip Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, bertemu lagi kita dalam podcast seram. Yang ke berapa sudah ni? Ke-6 kah? Kalau saya tidak silap. Okey. Untuk podcast seram kali ini, sebenarnya ini adalah rakaman kali kedua. Kali kedua saya buat. Sebenarnya saya sudah buat rakaman untuk podcast seram yang ke-6 ni. Tapi guys, sudah 30 minit saya bercakap dengan penuh semangat, saya rakam. Rupa-rupanya guys, mic tidak on guys. Aduh, sakit kepala guys. Bila saya mau edit video, suara tidak ada. Aduh, rupanya mic tidak on dari awal sampai akhir. Jadi ini adalah kali kedua saya rekod. Walaupun saya rasa macam give up guys. Sebab saya mau ambil mood semula untuk bercerita apa semua kan memang agak lama jugalah. Jadi hari ini baru ada kekuatan untuk saya bercerita semula. Dan kali ini saya ingin ceritakan satu kisah di sebuah tempat, tapi dia ada banyak version ceritanya. So saya akan combinekan ke semua cerita tu dalam podcast seram kali ini. Cerita apakah itu? Kisahnya adalah berkenaan sebuah resort di Port Dickson. Jadi jangan buang masa, jom kita mulakan podcast seram Alip Bosku. Baiklah, kisah seram yang pertama. Ia berlaku di sebuah resort dekat Port Dickson. Saya tidak mau mention nama resort tersebut. Kalau anda search di Google pun anda akan dapat nama resort tu. Resort ni dulu pernah terkenal ya, sekitar 2008 hingga 2014 saya tidak silap. Kemudian lama-lama resort tu tidak laku dan jarang orang tinggal. Sebab dikatakan banyak orang yang diganggu. Kalau tidak silap, saya pernah menginap di resort ni pada tahun 2006. Masa tu ada satu kursus ya, kursus muzik kalau saya tidak silap. Masa tu saya mengajar di Semenanjung. Dan buat sementara tu saya tinggal di sana, tidak ada apa-apa masalah lah ya. Saya tidak ada apa-apa alami apa. Sebab kami kursus ramai ketika tu, ramai ya. Semua daripada guru-guru daripada Selangor berkumpul di sana untuk berkursus. So ramailah, tidak ada masalah lah saya rasa. Jadi mungkin selepas tu ada kejadian yang berlaku, wallahu alam lah. Jadi kita mulakan kisah yang pertama, di mana ada 3 orang perempuan. Okey, perempuan mereka ni kerja di Putrajaya. So mereka ingin healing, release tension di Port Dickson. Memandangkan resort tu betul-betul berdekatan dengan pantai. Kalau keluar siap pun nampak pantai yang cantik guys. Bolehlah healing, tenang, ribut jiwa. Itu begitulah kan orang healing. Itulah sekarang trend sekarang. Jadi mereka pun menginap di sebuah bilik. Saya tidak silap di tingkat 7 lah ya bilik itu. Jadi pertama tidak ada masalah menginap di bilik itu. Mereka check in apa semua. Kemudian mereka keluar dahulu cari makan, pergi pantai semua kan. Jadi lepas makan malam baru diorang pulang ke bilik. Jadi penat lah ya pulang ke bilik, bercerita sembang-sembang sebelum tidur, bercerita-cerita. Tiba-tiba pintu bilik mereka diketuk. Dan ketukan bilik mereka bukan yang ketukan yang tok, bukan guys, yang bob, yang macam mau pecah pintu. Jadi kau tengah dalam bilik resort mesti terkejut, siapa pula ni kan ketuk-ketuk ni kan, bob. Tapi mereka 3 orang ni tidak berani untuk buka ya. Cakap siapa tu, cuma lain macam siapa tu kan. Jadi di antara 3 orang, 1 orang ni yang paling berani lah ya, paling berani. Cakap nak apa, biar aku tengok. Kan di pintu tu dia macam ada lubang untuk tengok kan siapa di luar. Dan bila dia tengok, tidak ada orang guys. Hai, dia cakap, tidak ada orang pun. Orang cakap mungkin orang prank kali kan. Jadi orang abaikan lah. Jadi mereka sambung bercerita lagi lah, sambung membawang. Biasalah kalau perempuan ni kan membawang nombor 1. Tengah-tengah mereka bercerita, sekali lagi ketukan seperti pintu tu nak pecah diketuk.
Jadi terkejut lagi dong. Situ sudah mulai berdebar. Ya, siapa tu ketuk-ketuk tu? Jadi yang paling berani di antara orang ni si Ina. Ina, aku pergi tengok Ina. Si Ina pun yang kurang asam betul lah. Siapa juga berani dia cakap. Dia pergi pintu, dia buka dan tengok kiri kanan. Tidak ada orang guys. Tidak ada orang. Kosong. Ya, di kaki 5 tu kosong. Dia tengok hanya ada bilik di depan dan tengok kiri kanan kosong. Jadi dia cuba jenguk dan teriak, "Woi, siapa tu? Siapa ketuk-ketuk tu?" Tapi tidak ada orang guys. Wah, sudah mereka macam tidak selesa lah malam tu. Mereka tutup semua bilik dan mereka abaikan lagi. Dan malam tu tidur. Salah seorang rakan mereka, ya, saya ingat namanya Fatima. Ya, Fatima ni dia bangun mau pergi ke tandas. Di bilik tu ada satu bilik mereka tidur, tandas di bilik luar lah. Ya, jadi dia bangunkanlah kawannya. Ina melengah. Ina Sophia bangun Dia cakap, kawan kan aku pergi tandas. Kau ni pergi tandas pun minta kawan. Kau pergilah sendiri. Kau kan ada apa-apa pun. Jadi seperti ini pun yang tak tahan. Aduh, bilangnya kan, dah akan tunggu besok. Dia cakap kan, lantak lah bilangnya kan. Jadi dia pun pergi ke tandas, pergi kencing. Lepas dia pergi tandas, dia baliklah ke biliknya. Dan bila dia buka pintu biliknya, dia nampak ada seorang budak tengah duduk di katil. Tapi membelakang lah. Terkejut dia bila ada budak dalam bilik mereka kan. Lepas tu budak tu pun kelihatan macam pucat semacam. Tapi dia membelakang, rambut dia pendek sampai sini lah. Apa lagi si Fatima? Teriak lah. Jadi kawan-kawan itu bangun. Kenapa kau ni Fatima? Ada hantu di katilku, ada hantu. Dia cakap kan begitu. Jadi si Ina cuba tengok. On lampu. Tidak ada orang pun. Mana ada orang Fatima? Ada tadi aku nampak ada orang duduk di katilku. Tiba-tiba selepas Ina ketakutan begitu, pintu mereka diketuk lagi. Bam. Lompat dulu. Siapa ketuk pintu kita tu? Ya, si Fatima cakap aku tak selesa. Aku rasa resort berhantu, dia cakap. Pintu masih diketuk lagi. Si Ina yang paling berani, dia cakap. Melengah kurang asam betul, siapa betul yang ketuk pintu ni, melengah kan. Dia buka, dia teriak lagi. Siapa tu? Tidak ada orang guys. Tetapi mereka sudah tidak selesa. Mereka tahu yang mengganggu tu memang hantu. Ya, tiba-tiba sekali lepas saja bunyi ketukan tu, diorang terdengar ada bunyi budak berlari-lari di bahagian ruang tamu mereka. Suara budak, tapi budak tidak ada. Jadi orang cuba jenguk, dan on lampu tidak ada, tapi suara budak ada berlari-lari. Jadi si Fatima pun cakap, siapa tu Ina? Aku takut ni. Relax kamu, tenang. Jadi si Ina ni pun pergilah dan dia baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal qayyum, sampai hujung dia hembus. Tiba-tiba muncul 2 orang budak, ya, budak lelaki dan perempuan berlari-lari dan memandang si Ina, cakap, "Kak, nak main dengan kami kakak?" Si Ina cakap, "Sudah." Yang kawannya di bilik tengah bersembunyi. Si Ina terus masuk di bilik, kemas barang kita check out pagi ni juga. Masa tu 2 pagi. Dong check out, kemas barang, terus lari. Dong tanya, "Kenapa ini? Apa yang kau nampak?" Jangan tanya. Nanti selesaikan dulu, kita check out dulu. Dorang masuk dalam lift. Dorang tekan ground floor. Tapi lift tidak tertutup. Mau tutup, ting. Tiba-tiba 2 orang budak yang berlari itu terus ke depan mereka. Ya, terkejutlah dong. Berteriak tiga-tiga perempuan. Lepas tu budak yang tu bercakap dengan muka yang pucat lesu, ya, seram lah. Dan bercakap, Kak nak balik dah kau? Berteriak dorang. Baru lift tu tertutup. Turun saja ke reception, terus dorang hantar kunci bilik dorang. Dorang cakap, kami check out malam ni juga. Kenapa tidak bagi tahu resort ni berhantu? Kerja tu speechless, tidak bercakap, ya, sebab mereka sudah sedia maklum bahawa resort tersebut memang berhantu. Baiklah, kisah seram seterusnya berlaku kepada sebuah keluarga. Mereka bercuti di resort yang dikatakan berhantu yang terletak di Port Dickson. Jadi mereka ni biasalah kalau orang pergi Port Dickson, mereka akan menikmati pantai, mandi laut, apa semua. Jadi mereka menginap di sebuah bilik di resort tersebut. Dijadikan cerita, so habis semua makan malam apa semua. Jadi mereka pun
relax berehat di bilik resort. Jadi mereka tengah-tengah relax, isteri dia tengah update gambar-gambar, meletak di Instagram, meletak di Facebook, bagi tahu kami di Pogdison, bagi tahu piece yang gambar-gambar yang mereka ambil lah pada petang. Jadi si suami ni pula dia tengah tidurkan anaknya, tiba-tiba si suami ni terdengar macam ada suara isterinya bercakap, ya, macam mengomel lah. Jadi si suami ni pun heran, apa pula isteri aku mengomel di ruang tamu ni. Kemudian dia pun menjenguk keluar lah tengok. Sayang, kenapa? Isteri cakap, apa? Dia cakap kan, mana ada saya bercakap? Bukan kau ke bercakap tadi? Tiada. Jadi si suami sudah heran, bukan ada aku dengar macam ada suara orang, mungkin handphone ke apa kali kan. Jadi dia sambung balik dia ke bilik anaknya. Dia cuba tenang-tenangkan lah, dodoi anaknya supaya anaknya tidur. Jadi anaknya pun tertidur. Jadi dia pun balik semula ke tempat isterinya lah. Tengah-tengah mereka duduk di ruang tamu tu, tiba-tiba pintu mereka, ya, seperti macam ada orang mau buka dari luar. Dia cakapkan, bang, tengok bang, tombol pintu tu bang, bergerak bang. Jadi si suami pun heran, siapa mau cuba masuk bilik kita ni? Orang salah bilik kali. Jadi abang pergi tengok lah. Jadi suami pun pergi tengok lah. Dia pergi tengok yang di lubang tempat tengok tu kan, dekat pintu tu. Dan bila tengok, dah ada orang, tapi tombol masih berpusing. Terkejut lah, dia cakap mungkin budak kali. Jadi dia buka pintu, orang tak ada, tapi bulu romanya sudah kembang. Dia rasakan ada sesuatu yang tidak kena dengan bilik tu. Dia tutup semula, dia kunci. Kemudian dia beritahu isteri dia, sayang, tidak ada orang di luar, dia cakapkan. Dia cakapkan, lain macam set ni kan, bunyi macam ada pintu mau dibuka tapi tidak ada orang. Jadi mereka pun yang, bang, kita tidur lah bang, masuk bilik lah bang. Jom. Dorang kemas, off lampu, masuk ke dalam bilik. Dalam bilik dorang tu ada tandas juga. Jadi mereka sambunglah tidur lelapkan mata. Tidak lama kemudian, pintu tandas mereka pula seperti ada orang dari dalam. Jadi si isteri yang bangun, bangun bang, siapa dalam tandas kita? Anak kita kah? Jadi suami pun yang bangun, mana ada bilang tu, abang tengok tombol pintu tandas kita tu, macam ada orang mau buka. Terkejut suami dia cakap, sayang, abang rasa macam lain macam ni. Isteri bang, abang pergi tengok lah bang. Suaminya sudah begitu, takutlah pula. Dia cakap, abang pun tak berani ni. Bang, pak, pergilah bang, tengok bang, apa tu bang, benda tu bang, mungkin anak kita terkunci. Jadi si suami terpaksa memberanikan diri sambil dia baca istighfar, Allah, apa benda ni. Dan bila suaminya buka pintu, guys, kosong guys, tidak ada orang. Kemudian dia tutup semua pintu, dia duduk semula dekat isteri dia. Tidak ada orang, sayang, tidak ada orang. Isteri dia berdebar, bang, aku rasa resort ni bantu lah bang. Kau jangan tegur, diam-diam saja. Lepas tu dia tengok di bilik anaknya pun tidur. Tidak ada apa-apa berlaku. Ya, sekali lagi tombol pintu bilik utama, pintu depan mereka bergoncang lagi. Suami dia tak sudah lagi mau pergi buka. Dia terus lari pergi tempat isteri dia. Sayang, dia cakap, pintu bilik depan tu mau dibuka lagi. Bang, apa tu bang? Si suami apalagi, dia buka YouTube, dia pasang ayat Ruqyah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, dia pasang begitu. Tapi benda tu tidak lari, dia masih lagi cuba membuka, ya. Jadi lepas tu bukan situ je, pintu tu ditendang-tendang, ya. Dek. Tambahlah, ya, laki bini ni, suami isteri ni ketakutan. Semalaman orang tidak tertidur dengar gangguan pintu mau dibuka. Jadi dia suruh suaminya pergi tengok, ya. Suami yang, dia cakap, aku pula tengok, aku ni ketakutan juga ni. Inilah susah juga kalau dapat suami penakut ni. Jadi suaminya terpaksa memberanikan diri, ya. Aku ikut abang lah. Jadi dia ajak sekali istrinya di belakang badan suaminya. Bang, apa tu bang? Orang baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sambil dekat pintu tu. Ya, pintu tu yang cek deng, seperti ada orang cuba mau masuk, tapi lama betul. Jadi mereka takut ada gak orang terkunci ke apakah, tapi seram lah sebab mereka diganggu benda tu. Dan sampai ke pintu utama, si suami ni bergetar ni mau buka pintu. Ya Allah. Dan bila dong buka pintu, guys, ada seorang budak, ya, dalam keadaan pucat sambil senyum. Dia, pakcik, saya nak masuk main.
So guys, kisah seram seterusnya berlaku kepada seorang pemuda yang menginap di resort yang seperti yang kita bincangkan hari ini. Resort yang terletak di Port Dickson. Jangan tanya saya resort mana. Anda search di Google, Anda akan jumpa resort paling seram di Port Dickson. Dan saya rasa resort tu masih wujud. Jadi saya tidak mau mention lah nama resort tu. Ya, tapi kalau kamu nak test, boleh. Jadi kita sambung cerita. Pemuda ni, dia menginap di resort tu. Jadi petang-petang dia healing, dia sambil merokok, kata orang Sabah sigup, rokok dan sambil pandang pemandangan di tepi pantai. Jadi sambil dia memandang tepi pantai, dia tengok-tengoklah orang-orang yang berada di sana, yang di kolam, ya, merhati gelagat-gelagat orang lah. Tiba-tiba ada seorang aweks amoy di luar kaki lima tu. Ya, dia tengok, ada awek. Wah, cun, mantap guys. Dia cakap, biasalah kalau lelaki buaya darat ni, pantang nampak perempuan cantik, ulat naik daun, ulat bulu naik daun, miangnya datanglah. Dia pun tengok, cantik dengan amoy ni. Tapi amoy itu sambil memandang pantai. Dia pakai baju merah, rambut sampai sini lah. Tapi dia nak nampak sangat lah ya, muka itu ditutupi rambut. Jadi si pemuda ni macam yang aku mau berkenalan lah dengan dia kan. Jadi tapi dia relax dulu. Dia cuba tengok, curi-curi tengok mukanya, tapi tidak dapat tengok. Ya, jauh sangat nih. Jadi dia mau pergi dekat lah. Jadi dia pun pelan-pelan sambil merokok, sambil tengok kiri kanan, konon-konon tunjuk maco lah. Jadi sampai dia dekat dengan perempuan tu, dia tegur lah. Hai Moy, dia cakap kan, tengah healing kah? Tapi perempuan tu tidak respon. Dia hanya diam, pandang ke depan. Dan suasana masa tu hampir kepada maghrib. Ya, kira macam matahari terbenam lah ya, masa macam mau terbenam. Perempuan itu tidak respon. Dia cakap, wah, jual mahal mah. Dia cakap kan, jual mahal ini awek, amoy. Kemudian dia berdiri tidak jauh lah daripada sebelah perempuan tu, sambil dia duduk di beranda sambil rokok. Moy sendiri kah Moy? Tapi perempuan tu tidak respon. Jadi dia cuba curi tengok mukanya. Wah, dia nampak muka, wah memang cantik Moy. Jadi dia tanya lagi lah, Moy, datang di Port Dickson ni cuti-cuti kah? Tapi perempuan tu tidak respon. Ya, dia diam saja. Rambut dia ditiup angin terurai-urai. Dia sambung rokok lagi. Dia cakap, betul-betul sombong wah Moy. Moy, jangan sombong-sombong Moy. Bukannya saya mau kacau, saya ingin berkenalan. Salah kah Moy? Kita baru kawan. Perempuan tu tidak respon guys. Dia hanya memandang ke depan dan tidak bergerak pun, tidak menoleh pun, tidak, dia hanya pandang depan. Jadi dia senyum-senyum. Jadi lelaki tu cuba dekat lagi, ya, dekat lagi. Kemudian dia tanya, Moy, siapa nama Moy? Tiba-tiba Amoy itu tidak menoleh. Dia terus yang terapung, terus terbang ke depan, terus terbang naik ke langit. Lelaki itu yang terkejut. Macam mana naik perempuan boleh terbang? Rokok yang di tangan itu terlepas. Dia nampak perempuan itu betul-betul terbang di depan matanya. Ya, kemudian perempuan itu mengilai macam Pontianak. Apalagi pemuda itu terduduk. Astagfirullahaladzim. Kan jantung yang macam tercabut guys. Baru dia tahu yang ditegurnya itu bukan manusia tapi Pontianak. Jadi apalagi, kamu tahu apa berlaku dengan pemuda itu? Terkencing guys, terkencing dalam seluar. Ya, terkencing dia sebab dia terkejut. Nampak perempuan itu terbang di depan matanya. Rupa-rupanya yang ditegurnya hantu. Bergegar dia, lari terus masuk ke bilik. Ya, bergegar dia, cuci seluar dia pack barangnya terus guys. Dia pack, check out. Ya, check out. Ya, sebab dia cuti bersendirian, dia tidak ada kawan. Dia check out terus. Ya, macam hilang keruan dia melihat apa yang berlaku depan matanya. Sampai orang di reception tu cakap, kenapa tuan check out? Gila, dia cakap kan, aku nampak Pontianak depan mataku. Reception tu biasalah speechless lah. Dan mereka tahu, sedia maklum memang resort tu memang berhantu. Jadi check out terus, pemuda tu keluar daripada resort tersebut. Dan dikatakan pemuda tu demam guys. Demam teruk dia selepas nampak Pontianak di depan matanya. Itulah guys, itulah ubatnya kepada lelaki yang buaya darat. So guys, itulah dia kisah seram kita kali ini. Jadi macam mana? Adakah anda seram dengar kisah seram daripada Alip Bosco?
teruskan sokongan anda untuk mendengar podcast seram daripada Alif Bosku setiap minggu hari Kamis malam Jumaat jam 9 malam hanya di channel Alif Bosku. Kita jumpa lagi. Alif Bosku. Assalamualaikum.